Kita sambung dengan uterine cycle. Uterine cycle ini berlaku serentak dengan ovarian cycle, tetapi lokasinya berbeza. Jika ovarian cycle berlaku dalam ovary, uterine cycle berlaku di dalam uterine ataupun di dalam kita panggil, bahasa yang biasa kita panggil adalah rahim. Uterine cycle terdiri daripada 3 phases, iaitu kita ada menstrual flow phase, hari kosong sampai hari kelima bergantung kepada individu. Lain individu, lain menstrual flow. Inilah yang kita panggil fasa di mana kita kedatangan haid. Ada orang 6 hari, 7 hari, 8 hari, depends on your cycle. And then selepas itu kita ada proliferative phase, bermula hari ke-6 sampailah hari ke-13, hari ke-14. And then last but not least, phase yang ketiga adalah secretory phase, iaitu bermula hari ke-15 sampailah kitaran yang terakhir hari ke-28. Jadi uterine cycle ini melibatkan dua lagi hormon, iaitu estrogen ataupun juga dikenali sebagai estradiol dan juga progesteron. Kalau kita recap balik, hormon estradiol dengan progesteron ini dihasilkan oleh folikel dan juga corpus luteum yang ada di dalam ovary. Jadi, kedua-dua hormon ini yang dikeluarkan oleh folikel dan juga dikeluarkan oleh ovary akan bergerak keluar daripada ovary dan akan pergi ke rahim ataupun uterus. Di uterus, kedua-dua hormon ini akan membantu dinding rahim ataupun endometrium wall sama ada tebal ataupun nipis. Secara ringkasnya, jika estrogen ataupun progesteron rendah, dinding endometrium akan nipis. Kalau estrogen atau estradiol dan progesteron tinggi, kuantiti dia banyak, dinding endometrium wall akan tebal. Itu secara ringkas. Let's look at the amount of estradiol dengan progesteron in the very beginning of uterine cycle. Jadi kalau kita lihat di awal-awal, kita akan nampak kuantiti estradiol dan progesteron tu very low. Hari kosong sampai hari kelima. Jadi bila kuantiti dua hormon ini rendah, kenapa dia rendah? Sebab estrogen dengan progesteron dikeluarkan oleh folikel. Folikel tu baru nak grow kan, saiz dia kecil. Jadi kuantiti yang menghasilkan kedua-dua hormon ini juga akan rendah. So since it is low amount, macam saya cakap tadi, kalau dia sikit, dia akan menyebabkan hormon untuk develop endometrium wall tu tak cukup. Menyebabkan the endometrium wall akan shaded ataupun slot off, terhakis dan dikeluarkan sebagai darah sewaktu period ataupun haid. Kemudian selepas growing follicle telah grow jadi matured follicle, jadi saiz follicle tu besar, boleh menghasilkan lebih banyak hormon estrogen. Kita tengok kat sini hormon estrogen pada hari selepas hari ke-5, dia naik dengan mendadak dan berkadar terus dengan ketebalan dinding endometrium. Kerana kuantiti estrogen yang banyak membantu endometrium wall untuk start to thickening. Gunakan perkataan start ataupun start to promote thickening of the endometrium wall. Sebab kita nampak daripada nipis tiba-tiba dia meningkat menjadi tebal. So kita tahu sebenarnya bila ada endometrium wall ni akan ada banyak salur darah, arteries and blood vessel, and some of the glands akan grow yang menyebabkan dinding itu kelihatan tebal.
Kemudian, secara logically, hari ke-14 adalah hari di mana berkemungkinan besar secondary oocyte ada chance untuk fertilize by the sperm. Jadi, kalau secara logiknya dinding endometrium tu sudah cukup tebal sekiranya zygote nak melekat ataupun implanted to the endometrium wall. Jadi benda ini berlaku serentak. Secondary oocyte dah release dan dinding endometrium pun sudah cukup tebal untuk support if the pregnancy happen ataupun if the fertilization happen. Selepas hari ke-14, kita tahu follicle sudah bertukar menjadi corpus luteum. Jadi corpus luteum akan again start to secrete progesterone and estrogen. That's why kita nampak kuantiti progesterone dengan estrogen di sini jadi banyak, tinggi sebab corpus luteum tu saiz dia besar. Selepas hari ke-14 saiz dia masih besar menyebabkan kuantiti progesterone and estradiol atau estrogen meningkat. Seterusnya menyebabkan ayat yang kita boleh pakai adalah both of the hormone progesterone and estrogen akan maintain the development of endometrium wall ataupun maintain the thickening of endometrium wall, maintain and continue thickening. Dia kena maintain kan, maksudnya kalau dia tebal kena terus tebal dan berterusan. Jadi kita tengok saiz endometrium wall ni semakin tebal dan stay dekat situ selama beberapa hari. Kemudian dekat hujung ni kita nampak progesterone dengan estrogen tiba-tiba rendah semula kat hujung ni, nampak semakin sikit. Sebab corpus luteum sudah degenerate, dia semakin mengecut. Saiz dia semakin kecil, jadi secretion of estrogen dengan progesterone pun akan affected, akan jadi kurang. Jadi dinding endometrium pun dah start nak nipis balik. Ini adalah cycle untuk orang yang tidak berlaku fertilization ataupun tidak berlaku pregnancy. Jadi dinding endometrium akan nipis dan kitaran menstrual akan bermula di bulan seterusnya. Dan secara automatik endometrium wall pun akan shaded balik ataupun slot off again in the next cycle. Kesimpulannya, hormon progesterone dengan estrogen adalah hormon yang dihasilkan daripada follicle di atas ni, daripada follicle, iaitu follicle growing, matured follicle, corpus luteum dan struktur di atas ni mengeluarkan hormon di bawah. Okey, dia akan mengeluarkan. Kalau saiz ke atas besar, kuantiti hormon kat bawah pun banyak. Kalau saiz ke atas besar, kuantiti hormon pun banyak. Kalau saiz dia kecil, kuantiti hormon pun kecil. Sebab struktur di dalam ovary iaitu follicle dan corpus luteum yang mengeluarkan hormon progesterone and estrogen. Dan hormon yang dikeluarkan tadi akan memberi efek kepada dinding ketebalan dinding endometrium. Kalau hormon tersebut banyak, tinggi, kuantiti yang banyak, dinding akan tebal. Kalau hormon sikit, dinding akan nipis. Kalau dia lagi banyak, dinding akan semakin maintain to thicken, and kalau dia sikit, dia akan nipis semula. Jadi kedua-dua cycle ni saling mempengaruhi antara satu sama lain. Jika tak ada FSH, follicle tak boleh grow. Kalau follicle tak boleh grow, tak akan ada pengeluaran progesterone and estrogen. Kalau tak ada progesterone and estrogen, tak akan tebal lah endometrium wall, vice versa. Jadi penting untuk faham the whole cycle untuk tahu bila apa kesan bila any of the hormone affected, ataupun apa akan berlaku sekiranya berlaku fertilization ataupun tidak berlaku fertilization. I think that's it for uterine cycle. Thank you.